tidak menjengkelkan pendengar ni. Saya bukan daripada pensyarah jadi DJ radio. Irritating lah. Contohnya lah. Itu masalah lah. Siapakah DJ Nas? Apa yang saya kongsikan bersama dengan yang mendengar saya lah. Begitu. Maksudnya kerja saya ni as a radio announcer, suka ataupun tidak, dia harus berkongsi dengan dan diketahui oleh orang yang mendengar. Jadi DJ Nas itulah yang berkongsi dengan pendengar mungkin, dengan khalayak mungkin. Begitu. Stage name lah, DJ Nas stage name lah. Kalau Nazrin Nordin tu dia, itu saya kan. Tapi yang dikongsikan itu DJ Nas lah. Saya fikir begitu. Saya ingat saya mula jadi penyampai radio tahun 2004 lah. Waktu tu dengan Time Hari Radio waktu tu. Tak adalah minat sangat nak jadi radio announcer ni. Tak ada fikir pun. Tak ada keinginan pun. Tapi mungkin waktu tu dalam keadaan yang nak cari kerja, duit pun tak ada. Jadi kita cari peluang apa boleh buat. So ada masa tu radio tu ada buat audition. Tapi tu saya pergi je lah. Saya pergi alhamdulillah. Sampailah sekarang. Awak boleh bayangkan tu. Dan menariknya saya waktu audition tu, saya datang awal. Lepas tu hujung, petang dia dah tak selesai. Saya tak masuk-masuk lagi. Saya ada fikir dah nak balik dah ni. Kan? Tapi itulah. Tulisan dan takdirnya begitu. Alhamdulillah, sampailah sekarang. Saya fikir bukan cabaran menjadi seorang DJ Nas lah. Saya fikir cabaran menjadi seorang penyampai radio macam itulah. Saya ingat macam mana untuk terus tetap kekal relevan dia seiring dengan peredaran zaman. Kalau awak tengok radio sangat banyak berubah. Kalau daripada zaman saya main dulu tahun 2004 sampai sekarang, sangat-sangat banyak perubahan dalam landscape radio ni. Jadi as a radio announcer, dia nak maintain, nak kekal relevan tu, saya ingat itu cabaran jugalah. Sebenarnya kurang lebih begitu. Saya tak adalah sebenarnya macam terlalu nak memberikan soalan-soalan yang surprise element tu, itu pun tak juga. Tapi saya sekadar nak tahu sajalah. Soalan itu dia berdasarkan daripada apa yang saya nak tahu, daripada saya punya subjek yang duduk depan saya tu. Jadi mungkin apa yang saya nak tahu tu, kalau nak dirasakan mungkin agak surprise, dia jadi surprise lah, ataupun jadi soalan biasa sajalah. Paling tidak kalau kita buat sesi temu bual ni, kita kena tahulah dengan siapa kita maksudnya subjek tu kita tahulah, dia sikit sebanyak dengan dia punya background dan sebagainya lah. Orang kata kena buat research buat Temu Ramah ni. Saya fikir nak buat research pun tak juga. Kalau terlalu buat research pun, dia dah tahu semua benda, jadi tak ada surprise lagi untuk you. Jadi at least you kena tahu paling tidak, the basic thing lah tentang subjek kita. Dan daripada situlah kita bertanya soalan berdasarkan apa yang saya nak tahu lah. Saya bukan daripada pensyarah jadi DJ radio. Saya pada DJ radio. Lepas tu saya gatal jadi pensyarah. Macam gitu. So maksudnya waktu saya tengah jadi DJ radio tu, lepas tu saya sambung master. Lepas tu bila saya selesai saya punya master, saya fikir apa saya nak buat dengan master saya ni. Masa tu saya buat master in mass communication and media studies. That's it. Dia duduk je kat situ. So saya cubalah jadi pensyarah. Memang macam ada keinginan juga nak jadi lecturer tu. Jadi saya apply. Alhamdulillah dapatlah jadi pensyarah. Masa tu kita buat part time lah. Part time lecturer dekat satu universiti dekat ibu kota ni. 3 tahun juga. 3 tahun juga mengajar. Beza radio dengan kalau kita mengajar ni sebagai pensyarah ni, kalau radio ni kita bercakap ni dia ringan sikit. Dia tak perlu citation yang betul ataupun fakta yang betul. Bukanlah tak berfakta, tapi tak perlulah kita nak ada rujukan itu citation tu. Tapi kalau bidang pendidikan tak boleh. Benda yang kita cakap tu dia harus punya rujukan daripada siapa harus berfakta, ada citation dia macam gitulah. Itu dia punya beza lah. Tapi sama dia ialah tentang communication, macam mana kita communicate dengan kita punya
khalayak. Maksudnya kalau pensyarah tu dia punya student nak bagi faham kan. Contohnya begitulah. Itu dia punya kesamaan. Dia hendaklah tidak menjengkelkan pendengar dia. Itu paling tidak. Bonus ialah kalau orang dengar dia, orang suka. Dengar je suka. Bagus lah. Dengar je suka. Minimum orang dengar tak menjengkelkan. Itu paling tidak. Kalau orang dengar menjengkelkan, maksud orang dengar tu bila ramai yang dengar, irritating lah. Contohnya lah. Itu masalah. Paling tidak kalau orang tak suka tak apa. Tapi jangan benci. Macam tu. Di luar saya pun macam menjalani kehidupan saya sendiri lah. Saya macam ada urusan-urusan dalam hidup yang kita kena selesaikan lah. Maksudnya yang kita jalani, kita selesaikan. Kita punya kawan-kawan kita punya family kita kan. Macam kita punya minat-minat kita dan saya habiskan itu sajalah. Macam tu. Bukan legacy lah ataupun apa sajalah. Saya fikir kalau yang ingin seseorang tu nak buat lah. Saya fikir kena buat dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dia buat benda ni jangan apa sajalah. Kalau bicara mungkin kalau we talking about legacy, katakan kalau saya ada untuk keturunan saya katakan, ataupun orang yang nak buat kerja macam saya buat. Bukanlah legacy sangat lah. Buat benda kena sungguh-sungguh lah. 100% sungguh-sungguh, tak ada setengah masak ni, tak ada. Sungguh-sungguh. Begitu. Dalam kehidupan saya ingat sahabat lah. Sahabat Nabi SAW itu golongan-golongan yang saya kagumi lah. Macam gitu. Mereka adalah orang-orang yang saya kagumi lah. Dalam hidup ni diorang adalah golongan orang yang dah berjaya. Diorang dah berjaya. Dan dengan pengorbanan yang diorang buat, saya rasa reference kita kehidupan harus pada mereka lah. Macam bintang-bintang di langit lah diorang ni. Apa saja maksudnya dalam hidup ni, diorang dah lalui lah. So reference pada mereka tu. Macam gitu. Warga Pantai Timur ni, dia menarik sebenarnya. Sangat-sangat menarik. Orangnya lembut-lembut, baik-baik. Macam gitu. Dan mereka ada budaya-budaya mereka yang tersendiri dan mereka bangga dengan budaya-budaya mereka. Dan kadang-kadang saya merasakan orang Pantai Timur ni, mereka sangat-sangat baik sopan santun, tapi mereka tak berkompromi dengan budaya mereka. Maksudnya mereka betul-betul jaga, sayang, cinta dengan kebudayaan mereka. Orang luar, saya bukan orang Pantai Timur. Yang orang macam saya, seharusnya kena menghormatikan budaya-budaya mereka. Mengetahui dan menghormati budaya-budaya mereka. Pantai Timur menarik lah. Sangat-sangat menarik. Orang-orangnya menarik. Muka buminya cantik. Makanannya yang sedap-sedap. Yap. 3 benda yang saya suka. Saya suka dengan keamanan yang kita dapat sekarang ni dalam negara kita. Negara kita aman lah. Alhamdulillah. Aman sentosa. Walaupun itu dan ini, tapi kita aman sentosa. Begitu. Yang kedua ialah yang saya suka, kehidupan makin canggih dan makin berteknologi lah, macam gitu. Jadi teknologi ni dia memudahkan kita. Dan yang saya suka lagi satu ialah saya sukalah jadi penyampai radio ni. Itu pun saya suka juga. Tak sepatutnya berlaku ialah saya rasa orang sangat kasar di media sosial lah. Dan saya rasa tak sepatutnya berlaku. Maksudnya orang kadang-kadang bagi komen, dia berlawanan dengan budaya kita orang Malaysia ni. Bagi komen, buat kata siapa, Nabil cakap macam tak ada hari esok lah contohnya. Maksud saya macam ni, harusnya kita lebih bersopan santun di media sosial. Itu saya rasa tak sepatutnya berlaku. Saya harap lah. Saya harap begitu. Saya harap moga kita akan lebih bersopan santun ketika di media sosial. Kedua, saya harap kita lebih malu lagi. Lebih malu lagi di media sosial macam itu. Nombor 3, tak sepatutnya saya mengharapkan macam dulu lah. Maksudnya macam dulu. Macam zaman tu kita bebas. Bebas tanpa risau dan bimbang dengan keadaan penyakit yang
yang boleh berjangkit ni. Macam dulu kan. Sekarang kita ada SOP kita. Kena SOP, kena pakai mask, kena itu, kena jaga penjarakan sosial, kena itu, kena ini. Tak semacam dulu lah. Macam tu. Saya suka, kalau saya suka berehat sebenarnya. Saya suka berehat. Jadi apa saja yang boleh saya buat untuk saya berehat tu, saya suka buat lah. Saya tak adalah spesifik kalau berehat ni nak kena itu, nak kena ini, nak kena melancong itu, ini, bagai semua. Taklah juga. Tapi kalau punya peluang, saya suka berehat lah. Kalau tempat tu saya suka macam tempat-tempat yang ada hubung kait dengan laut-laut ni, tu saya suka lah. Macam gitu. Tapi yang penting, kalau pergi laut pun tak boleh berehat pun tak guna juga. Tapi yang penting dapat berehat tu. Macam gitu. Atas katil lah. Tempat yang sangat selesa untuk berehat.